Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya sambung lagi topik seterusnya. Kali ini adalah kita ingin menceritakan dalam Python ni atau cara Python ni adalah operator. Ini terdapat dalam DSKP operator. Okey, operator. Okey. Jadi ada tiga operator yang kita kena kenal pasti di dalam Python ni. Itu yang pertama adalah arithmetic. Arithmetic ni maksudnya adalah matematik lah, math. Okey. Apa yang dapat dalam math, jadi kita akan gunakan di dalam Python, tapi tidak boleh menggunakan simbol-simbol seperti dalam matematik. Jadi kena pakai simbol-simbol yang terdapat pada keyboard kita. Itu simbol-simbol yang dipahami oleh komputer. Okey, oleh komputer lah. Okey, contohnya macam ni. Simbol ni satu. Ini yang simbol-simbol utama yang kita kena tahu di dalam Python. Okey, jadi kita terus pergi jawapan dia. Okey. Ini kita tahu pertama adalah tambah. Tambah, kita masih akan guna simbol yang sama, tambah macam ni. Yang kedua, tolak. Okey. Yang ketiga, darab. Dalam matematik kita pakai simbol ni, macam X ni. Tapi dalam komputer kita menggunakan simbol ni, star ni. Ini adalah darab. Okey, akan bentuk macam ni. Ini adalah bahagi. Kita tak pakai simbol macam ni. Ini adalah baki bahagi. Dengan kata lain, bahasa yang paling cepat ini adalah modulus. Modulus. Okey. Okey, ini adalah nilai untuk bahagi ataupun floor division. Bahasa dia adalah floor division. Ini bahagi-bahagi dan ini adalah kuasa. Jadi dua ni nanti saya akan tunjukkan di mana berkaitan dia dengan bahagi. Okey. Jadi kita tunjukkan, dia nampak benda tu. Okey, kuasa macam ni. Ni kuasa. Ini menunjukkan simbol kuasa. Kalau kita letak 2 kat sini, mana kuasa dia 2 lah. Kalau kita letak 3, kuasa 3. Kalau kita letak 4, kuasa 4. Kuasa 5, kuasa 5. Okey, seterusnya. Okey, ini yang kita gunakan. Itu kita sambut tadi. Ini panggil floor division. Yang itu adalah modulus. Modulus adalah hasil bahagi. Ni bahagi. Okey, ni 2. Jadi ke atas ni, ini dengan nilai untuk dibahagikan 7 ni, nilai tu adalah panggil floor division di atas dia. Okey. Simbol bahagi ini digunakan untuk mencari bahagi apabila kita bahagi dua nombor. Dalam bahasa Python, simbol ini, simbol persen ni, pada kita panggil biasa ni dipanggil pakai operator modulus atau baki. Okey, dia bahasa BI dia adalah reminder operator. Ingatkan balik. Rupanya ada baki lagi. Ini baki. Ini nilai yang kita nak darabkan dengan 5 untuk bahagikan dapat 17 tu. Apa nilai dia? Okey. Yang kedua adalah ini ada gabungan. Operator ni gabungan macam mana kita gabungkan dia, macam perkiraan dia. Okey, ini adalah kita akan patah balik nanti. Operator kedua adalah perbandingan. Atau perbandingan adalah comparison operator. Banding ni kita nak membandingkan lah. Okey. Jadi kita ada simbol. Tapi dalam matematik kebanyakan kita, nanti saya terangkan. Okey. Okey, ini simbol-simbolnya sama dengan kena letak 2 sama dengan ni, baru kita panggil sama dengan. Jika kita letak 1, kita panggil dia, istilah dia sebagai umfuk. Okey. Umfuk. Mana yang sebelah mana A ni adalah sama dengan B. Belah A ni sama dengan belah B. Bukan A sama dengan B. Okey. Jadi macam tu. Kalau kita ubah di sini akan dapat yang berbeza lah. Ini tidak sama, kita menggunakan simbol ni. Simbol tanda seruan ni menunjukkan tidak sama. Inilah besar, lebih besar daripada. Ini adalah simbol lebih besar daripada. Ini adalah kurang daripada atau kecil daripada. Ini besar atau sama dengan. Okey. Kita tak ada simbol ni. Ataupun kita ada simbol ni. Simbol ni tak ada. Dua-dua ni tak ada. Ini tiada di dalam Python. Sebabnya satu je komputer ni, saya selalu menggunakan ideologi ni. Sekiranya kita suruh komputer, arahan pergi pada komputer ataupun mesin untuk menutupkan lampu dan kipas. Kalau manusia, dia boleh tutup 2 sekali lampu dan kipas. Tapi dalam arahan atau cara, dia akan tutup lampu dulu. Dah habis lampu, baru dia tutup
kipas. Itu dia tentang kenapa dia menggunakan simbol ni. Jadi dia akan cari besar, itu ada besar ni, itu cari yang sama dengan. Okey, itu akan baca dua-dua tu. Tapi dalam komputer dia boleh gerak laju lah. Dan operator ketiga adalah operator logik. Okey, operator logik. Logik ni ada 3 aja, iaitu AND, OR dan NOT. Okey, apa yang berlaku sekiranya kita jumpa ni? Okey, kita tengok jawapannya. Okay. Jawapannya sini. Sekiranya kita jumpa false, palsu, jumpa palsu, dia akan dapat palsu. Jadi dalam AND ni, kena dua-dua betul. Dua-dua betul lah. Ini betul dan ini betul, baru dia dapat betul. Okey. Berbeza pula dengan OR atau ni salah satu betul, ini betul ataupun dua-dua betul, dia akan dapat betul, true. Okey. False tak false lah, bersalah kan. Dan untuk not ni adalah songsangan atau pembalikan pada yang betul. Kalau sini betul, kalau kita not P, dia akan jadi false. Kalau false, dia akan true. Tentu sebaliknya. Jadi kat sini, barulah kita nampak balik kenapa digunakan operator logik ni. Sebabnya satu je. Ini melibatkan kepada data jenis Boolean. Sebab saya ceritakan hari tu, Boolean ni hanya melibatkan true dan false. Itu je. Jadi inilah berkaitan dia. Kenapa jenis data yang digunakan dalam Python ada 3 jenis saya cerita hari tu kan. Itu jenis aksara atau huruf, nombor dan juga Boolean, true dan false. Kat sini lah fungsi dia. Mana terserah fungsinya kat sini. Okey. Dan dalam ini pun hampir sambil tu saya akan menceritakan dalam ni, kadang-kadang kita terlepas pandang tentang macam mana kita nak menghadkan titik perpuluhan. Tadi dalam buku teks ada cerita tentang hadkan titik perpuluhan. Saya masukkan di dalam operator juga sebab dia adalah macam arahan untuk mengubah titik perpuluhan. Jadi kita ada 2 cara. Satu kita menggunakan kaedah round dan satu lagi kita menggunakan kaedah format. Okey, format pun boleh ubah. Dan mesti dia dalam ni. Okey, ini dalam satu geng. Okey, satu geng. Yang ini pun dalam satu geng dia. Kena kurungkan dia. Barulah dia dapat keluarkan istilah. Nanti saya akan tunjukkan ini di dalam tutorial penggunaan Python di mana saya akan menggunakan Tony macam kepada permasalahan yang dinyatakan, yang saya pilih lah supaya dia senang faham pada murid-murid sekalian ataupun guru-guru yang membuat rujukan ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Saya harap saya dapat membantu dalam cerita tentang operator. Dan sebelum saya tutup ni, saya akan buat rumusan operator. Okey. Operator, kita tahu operator ni terbahagi kepada 3. Okey. Ada 3. Satu sini adalah arithmetic. Yang kedua adalah perbandingan. Dan yang 3 adalah tadi kat sini, iaitu logik. Okey, terima kasih. Okey. Di mana aritmetik ni adalah simbol-simbol matematik lah. Tambah, tolak, okey, bahagi dalam darab, bahagi, okey, modulus. Okey, tentulah benda betul. Perbandingan kita melibatkan okey, lebih besar daripada lebih besar, kecil daripada, sama dengan, tidak sama dan juga seperti simbol macam ni. Okey, ini besar dan sama dengan. Logik kita melibatkan kepada tadi itulah AND, NOT dan satu lagi adalah OR. Itu aja. Okey, sekian je untuk pengajaran saya kali ini dan semoga dapat membantu semua. Sekian, terima kasih.